Bila soalan tanya relationship, you sentiasa nyatakan relationship yang ditunjukkan oleh graf. Okay? Kena sentiasa rujuk kepada relationship yang ditunjuk oleh graf. So relationship kat sini R is apa? Yes, directly Proportional. yes, to proportional 1 over D to squared 1 over over D D squared. squared. Yes, kena tulis yang ini. So sentiasa refer kepada soalan. Graf yang dia bagi tu. Dalam soalan tu ikut graf yang itu. So you jangan jawab R dengan D squared. So R inversely proportional to D squared. Kita tak, bukan susah awak nak fikir sebab kalau kita tengok yang daripada soalan aja, directly kita dah boleh nampak dia adalah directly proportional. Tak payah buang masa nak fikir kalau dia jadi D squared macam mana. Okay. So kita ambil R is directly proportional to 1 over D squared. Okay, next. Determine the resistance of 100 cm nichrome wire when diameter of 0.2 mm. So dia bagi nilai D adalah 0.2. So maknanya you kena cari 1 over D squared. Betul? 1 over D squared you dapat berapa? 25, betul? 25 kan? So 25 you kena tandakan lah. Dekat sini you kena tandakan juga. 25, so 25 millimeter tu is somewhere here kan? Kena tunjuk tau kat sini. Okay, maksud tarik pergi sini. So jawapan dia adalah 33 ohm. Okay, so yang you tunjuk kat sini you dapat markah tau. Yang tadi yang ini dapat 1 markah, yang ini pun dapat 1 lagi markah. So jawapan akhir ialah 33 ohm. Okay. Kemudian soalan B. Resistivity, dia bagi formula yang ini calculate the gradient of the graph. So you kena kirakan gradient. So macam biasa ya, kena lukiskan dia punya bentuk segitiga tu. Okay, mana-mana lah you nak ambil. Mana-mana. Tapi saiz mesti 8 kali 8. Okay, so kalau you ambil kat sini, dengan sini, okay, so kena buat simbol tu So koordinat tu you ambil dari sini ke sini lah. Berapa tu? 50 berapa. Okay. So tuliskan jawapan dia punya calculation tu lah. Yang M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 tu masukkan saja nilai. So jawapan supposed to be 1.333 ohm per millimeter negatif 2. Okay. Unit jangan lupa ya. So segitiga ni you dapat 1 markah. Segitiga you dapat 1 markah. Okay. Kemudian gantian nilai dalam formula. You dapat 1 lagi markah. Jawapan akhir bersama unit yang betul. Itu ialah markah yang ketiga. Soalan gradient normally adalah soalan 3 markah. Okay. So seterusnya express the gradient in terms of R and D squared. Okay. So yang ini kita tukar saja Jadi M sama dengan R D squared. Ada masalah tak untuk soalan ni? Sebab gradient tadi kan R against 1 per D squared kan? So you bahagikan saja. Boleh dapat tak ni? Dapat. Asal dia kan ni per 4L. So gradient adalah R divide by 1 per D squared kan? So gradient you akan dapat berapa tu? R darab D squared per 1, betul? So M adalah R D squared. Ni Okay, kemudian find the value. Okay. Baik. Sekejap. Okay, soalan C. Soalan 3. Value M in B, calculate the resistivity. So gantikan sahaja nilai. Sepatutnya you dapat
Berapa dapat? 0.0105. Yes. 1.045 times 10 to the power of negative 5 ohm millimeter. Unit jangan salah Okay. So another nicrometer, a nichrome wire Y has a diameter of 0.25 millimeter and a length of 200 centimeter. Okay, so ni gantikan juga saja dalam nilai dalam formula. So you akan dapat nilai resistivity dia ialah 49.47 ohm. Okay? Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh? Boleh? Boleh teacher. Okay. Next. Okay, so dah settle yang itu. So kita tengok soalan 30. Ini ialah penulisan report Okay. Soalan 30. Hari tu pun saya dah bagi tahu juga Dan you all ada buat tak ni? Soalan 30 dia adalah pakai satu bateri dengan dua bateri kan? Okay, so hypothesis bila you tengok manipulated dia ialah number of battery. Okay, kemudian responding variable dia ialah the brightness of the bulb tu. So kita tak boleh ambil responding variable sebagai brightness. So kita boleh ambil current ataupun potential difference. Okay, dan dia punya constant constant variable ialah length of wire. Okay, so manipulated variable ni betul. Okay, responding variable tak boleh pakai brightness So you boleh pakai potential difference ataupun current. Okay, constant wire pun tak boleh pakai, constant variable tak boleh pakai number of light kita pakai length. Okay. Kemudian procedure, kalau kita pakai manipulated number one, you kena nyatakan bilangan bateri yang dia pakai. So a certain wire is placed between the crocodile clip with one dry cell. Okay, dia nyatakan ni one dry cell. Okay, yang ni kita boleh terima ataupun you boleh cakap connect a dry cell in the circuit. Okay, asalkan you ada nyatakan dia pakai first tu ialah one dry cell, so you boleh dapat satu markah kat situ Kemudian the switch is closed and the rheostat is adjusted until the reading of the ammeter is 0.2 ampere and the reading of voltmeter is recorded. Ni salah. Okay, so kalau you nak ambil potential difference as ataupun you nak ambil magnitude of current as a responding variable, so you kena nyatakan the magnitude of current is measured using ammeter. Itu betul. Atau you boleh nyatakan the potential difference is measured using voltmeter. Mana-manalah, tengok apa you punya responding variable. Okay, kemudian step 1, 2, 3 ni tak boleh tulis macam ni You kena tulis the experiment is repeated using the number of battery 2, 3, 4 and 5. Ataupun number of dry cell 2, 3, 4 and 5. Jangan tulis step 1, step 2 repeated, salah. Okay, kemudian tabulated data. Ini tabulated data ialah jadual. Analisis data adalah graph. So tabulated data dulu sepatutnya. So number of dry cell, ini betul. Brightness ni salah. Dia sepatutnya current ampere atau you pakai volt pun boleh, mana-mana satu. Okay. So number of battery 1, 2, 3, 4, 5 tu betul So tolong betulkan. Kemudian analisis data yang ini tak payah. Okay, brightness of bulb ni salah So number of dry cell and kemudian brightness ni you pakai I ataupun potential difference, mana-mana. Okay boleh Okay, ada soalan tak? 12 markah untuk soalan penulisan ni. Penulisan report.
Okay, tolong tulis betul-betul lah. Mana yang salah tolong buat pembetulan Okay, soalan 31. Okay, kalau you tengok gambar ni, yang berbeza ialah dia punya panjang wire yang dia gunakan. Okay, so dia mempengaruhi dia punya brightness lah. Okay, lagi panjang wire, ada dimmer, ada bulb. Jadi, kita tengok kat sini, MV dia adalah length of wire. Okay, RV dia, you boleh pakai magnitude of current ataupun potential difference. So, fixed variable dia adalah bukan resistant apa. Fixed variable dia ialah, okay, kalau you nak pakai voltage pun boleh. Ada jawapan lain? Ataupun you boleh pakai area of the wire pun boleh juga. Ada jawapan lain untuk RV? Untuk constant variable. Ada jawapan lain? Number of dry Ada. cell, teacher. Number of dry cell boleh juga. Ada jawapan lain? So RV you boleh ambil Temperature, teacher. Yes, temperature pun boleh. Betul. Temperature pun boleh. Temperature maknanya kita kena constantkan suhu konduktor dalam liter. Sebab bila kita temperature tu kita tak jaga, bila temperature naik, resistance dia juga akan naik So kita boleh ambil temperature sebagai constant variable So MV length, RV ialah magnitude of current ataupun voltage. Constant variable you boleh ambil temperature. Ada tak yang buat responding variable sebagai resistance? Ada tak? Saya, teacher. Ada, saya. So, dah lama tak dengar bunyi ayam kokok. Okay, resistance bila you nak tulis procedure, dia ada susah sikit sebab resistance you kena tulis dia punya formula tu. R sama dengan V over I. So, you kena nyatakan dalam procedure macam mana you nak ukur I, macam mana you nak ukur V, macam kuatnya ayam kokok. So, macam mana nak kira R. So, itu dia punya prosedur kritikal sikit kalau nak tulis guna resistance Okay, macam pelajar ni dia guna resistance. So, kita tengok macam mana dia buat. Okay, tadi saya tak terang pasal inference So, resistance depends on the length of a metal conductor. Okay, kita boleh terima. Resistance depends on length Okay, ni boleh. Hypothesis, the resistance increases as length increases. Okay, ni pun boleh. Ini dia ambil variable dia. Tadi dia ambil L. Okay, lepas tu dia ambil responding R Fixed variable dia ambil temperature. Okay, yang ini kita refer kepada jawapan yang dia gunakan responding variable dia resistance. Okay, aim to investigate the relationship between the resistance and the length of conductor ni betul Okay, kemudian okay, arrangement of the apparatus. Okay, so ni kena label Arrangement of the apparatus you kena labelkan dia punya gambar raja lita ni. Diagram, circuit diagram you kena label. Okay, dia letak emitter kat sini. Okay, so bila you nak letakkan, you nak ukur resistance, okay, you kena letakkan rheostat. Sebab kita kena adjust the magnitude of current untuk dapatkan nilai voltage. Baru kita boleh dapat a series of current, nilai current dengan nilai voltage. Okay. Kemudian yang ini, you kena pakai ni salah, ni tak boleh. Dia kena pakai wire lah. Tu. So barulah letak voltmeter kat sini. Okay. Right, jadi graf tu, dia punya gambar tu akan jadi macam ni. So ni bateri. Okay, so ini emitter. Okay, switch. Dia sepatutnya macam ni. So this is the diagram. So label jangan lupa. So label letak kat sini dry cell ataupun bateri. So bateri, emitter, switch, voltmeter. So ini constator wire, contoh macam tu lah. Okay, rheostat.
Okay. So, kalau you ambil responding variable dia bukan resistant, you ambil katalah dia adalah magnitude of current, A kan, I. Okay, you tak perlu ada rheostat, you tak perlu ada voltmeter. Cukup hanya ammeter dalam data. Okay, sekiranya you ambil nilai I. Faham tak? Kalau voltage pun sama. Voltage you ambil you dekat voltage je lah. Ammeter tak payah. Okay? So list of apparatus ni tak ada masalah. Okay, tolong betulkan gambar rajah dia je. Okay, next kita tengok prosedur. Okay, prosedur untuk resistor ni leceh sikit. Okay, so first kali prosedur dia you nak nyatakan how state the value of MV. So MV tu ialah length kan. Jadi you kata kat sini length of the conductor wire is measured by a ruler until L equal to L1. Mesti nyatakan macam tu. Okay. So the length of the conductor wire is measured using meter rule until L equal to L1. Okay. Lepas tu baru you nyatakan fix the conductor into the circuit. Kemudian, okay, bila kita lukiskan switch dalam diagram, circuit diagram, you mesti nyatakan perkataan ni. The switch is closed atau the switch is on. Mesti nyatakan. Sebab kalau tu you tak nyatakan prosedur tu the switch is on, you tak dapat markah sebab you, dia punya eksperimen tu tak berfungsi. Current tak mengalir dalam data sebab you tak sebut switch is closed atau switch is on. Okay. Okay, kemudian the reading of the voltmeter and the ammeter is recorded. Ni salah. You kena nyatakan dahulu the rheostat is adjusted until I equal to berapa? Rheostat tu kena adjust lah untuk dapatkan nilai I. Okay, kemudian barulah you nyatakan the voltmeter reading is recorded using voltmeter. Okay, so tadi you kata the rheostat is adjusted to get adjusted to control the magnitude of current. Okay, the rheostat is adjusted to to control the magnitude of current. Lepas tu you kena nyatakan the magnitude of current is measured using ammeter. Kemudian the potential difference or the voltage is measured using voltmeter. Lepas tu barulah you nyatakan the resistance is determined using formula R equal to V over I. Nampak tak? Susah sikit dia punya prosedur bila you nyatakan dia punya manipulated variable adalah R. Kalau you gunakan manipulated responding variable dia tadi current, you tak payah susah-susah pun. You terus nyatakan the magnitude of current is measured using ammeter. Dah. Siap dah you punya prosedur. Tak payah nak panjang-panjang, nak adjust rheostat lah, nak ukur ammeter guna apa, nak ukur current guna apa, nak ukur voltage guna apa. Sebab itu kena pandai pilih lah mana satu eksperimen yang mudah untuk you. Okay? Kemudian barulah the experiment is repeated using, okay, ini tak payah tulis ya. Sebab kalau soalan untuk kertas 3, you tak payah nyatakan nilai dia. So the experiment is repeated using L equal to L2, L3, L4, L5. Okay? Itu kan nyatakan yang tu. Dia kalau dalam soalan kertas 3 tak payah nyatakan dia punya nilai. Nilai yang fix, tak perlu. Sebab apa? Kalau nilai tu tak logik, jawapan you salah. Okay? Boleh tak? So mana satu yang lagi senang nak tulis report? Nak pakai responding variable resistance atau you nak pakai responding variable dia magnitude of current atau magnitude of potential difference? Mana satu? Magnitude of current. Yang itu lagi senang nak tulis. Sebab kalau prosedur you pakai resistance, tadi you kena tulis semua tu. Kalau you missing one step, jawapan untuk prosedur salah. Okay, prosedur 3 markah tau. Okay, next kita tengok tabulation of data. Tabulation of data jangan tulis macam ni ya. So tolong tulis dalam bentuk tegak macam ni. Okay, so L, sini ialah cm. Lepas tu sini kalau you ambil resistance, you kena letak R lah. Ohm. Okay,
Right, so L1, 2, L1, L2, L3 sampailah L5. So yang ni biarkan kosong. Okay, kemudian analisis data pun samalah. Sini L, unit cm. Sini R, unit ohm. Okay? Boleh Okay, so tengok balik. Sebab ini nampak macam leceh nak bincang pasal soalan yang menulis report ni. Tapi soalan ni menyumbang 12 markah So nak dapatkan 12 markah bukannya senang. Okay, dia satu soalan tu je 12 markah untuk soalan ni. So kena buat betul-betul. Sebab kalau hilang markah sayang. Sebab penulisan report ni yang paling penting ialah dia punya MV, RV dan CV dia. Yang itu mesti betul. Bila tiga-tiga variable tu betul dan untuk you dapat markah lebih daripada 5 adalah sangat tinggi. Kalau MV, RV dan CV you salah, markah paling tinggi you boleh pergi 5 je. Okay? So tolong hati-hati Nampak macam leceh nak bincang. Tapi dia perlukan penulisan yang sangat-sangat rigid untuk menulis report ni Sebab pelajar STF pun selalu hilang markah untuk penulisan report yang ni. Kertas 3. Kertas 3 selalu drag. Banyak sangat markah. Kertas 2 selalu pelajar STF okey. Tapi bila kertas 3, dia tarik menyebabkan ramai yang tak boleh skor A+. Ramai yang dapat A-, A sahaja. Sebab kertas 3 dia. Okey? So ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Boleh respon? Anyone? Teacher, kalau yang fix dia kan temperature teacher. Dia Betul. temperature apa sebenarnya? Okay, temperature apa? Okay, good question. Okay, so kalau you refer balik, kalau you tengok balik pada circuit diagram yang saya lukis tadi tu, yang ini kan, nampak tak ni? Ini kan konduktor dia. Betul? Okay, kita tak sempat nak buat eksperimen dekat lab. Sebenarnya, bila kita buat eksperimen dekat dalam lab, kalau kita dah connect switch ni, kan? So, current mengalir tau dalam litar. So, current akan mengalir. So, bila current mengalir, dalam wire ni dia ada resistan. So, resistan itu akan menyebabkan wire tu panas. Faham? Bila wire tu panas, resistan dia akan mula bertambah. So, lagi panas wire tu, lagi tinggi resistan dia. Faham tak? Jadi, kita nak constantkan temperature tu supaya nilai resistan yang kita kira tu, kita dapat, kita tak berubah-ubah sangat lah. Maksudnya, temperature tu kita kena fixkan supaya resistan tu kita tak banyak beza dia. Jadi apa yang you perlu buat ialah setiap kali you ambil bacaan ammeter, you ambil bacaan voltmeter, tutup switch. Selepas you ambil tu tutup switch. Pastikan wire ni dah sejuk, baru you on balik. Faham? Lepas tu barulah ambil balik bacaan dia. So temperature tu merujuk kepada temperature of constantan wire tu. Okay, lagi? Ada soalan lain? Thank you, teacher. Okay So kita dah habis discuss untuk tutorial 2. Jadi you boleh tanda ke tadi pada you punya jawapan? Ada masalah? Ada apa-apa isu tak? Macam mana nak tanda susah ke? Macam saya boleh pakai digital pen tu tanda. You all boleh guna ke? Digital pen? Boleh kan? Okay. So yang you dah buat pembetulan ni, nanti you submit semula pada saya. So saya just nak tengok you check ke tidak jawapan you. So bila you conteng macam ni, you hantar kat saya. So I know that you dah tick jawapan you semua. Okay? Boleh Boleh, teacher. Ada lagi apa-apa nak tanya? Okay, untuk tutorial 3 macam mana? So far boleh buat? Boleh. Bunyi tak bermaya je ni. Boleh teacher. Boleh, teacher. Bunyi tak bermaya